Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelajar sekalian. Baiklah, pada hari ini cikgu akan teruskan pembelajaran kita bagi tema konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Pembelajaran pada hari ini akan berfokuskan kepada dua, iaitu pertama, faktor kedatangan Jepun di negara kita, dan kedua, dasar pendudukan Jepun di negara kita. Sebelum memulakan pembelajaran pada hari ini, cikgu akan menceritakan sedikit latar belakang pendudukan Jepun di negara kita. Serangan tentera Jepun bermula di Tanah Melayu pada 8 Disember 1941, manakala serangan terhadap Sarawak dan Sabah bermula pada 16 Disember 1941. Slogan seperti Semangat Asia digunakan untuk menanamkan semangat anti penjajahan Barat dan menonjolkan imej Jepun sebagai pembela negara Asia. Tentera Jepun juga menggunakan strategi, iaitu gerakan menyerang dengan menggunakan kombinasi angkatan tentera darat, udara dan laut untuk menawan Tanah Melayu. Kita juga dapat lihat serangan Jepun di Tanah Melayu bermula dengan pendaratan serentak tentera Jepun di pantai Kuala Amat, pantai Sabak, Kota Baru dan Thailand pada 8 Disember 1941. Akhirnya, keseluruhan Tanah Melayu jatuh ke tangan Jepun apabila Singapura berjaya ditawan pada 15 Februari 1942. Antara faktor kedatangan Jepun di negara kita ialah pertama, eksploitasi sumber bahan mentah. Hal ini demikian kerana Jepun ingin mengeksploitasi kekayaan bahan mentah di Tanah Melayu untuk memenuhi keperluan perindustrian kerana pembaharuan Meiji dan operasi ketenteraan Jepun. Keistimewaan Tanah Melayu yang merupakan pengeluar utama biji timah dan getah di dunia serta kaya dari segi penghasilan emas, biji besi, arang batu dan boksit menarik minat Jepun untuk menguasai negara kita. Antara sasaran utama Jepun ialah di Sarawak bagi mendapatkan sumber minyak, terutamanya di Miri dan Lutung, manakala pendudukan Jepun terhadap negara merupakan sebahagian daripada rancangannya bagi menjayakan pembentukan kawasan lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya untuk mengukuhkan ekonomi Jepun. Faktor kedua ialah kepentingan strategik ketenteraan. Kedudukan strategik negara kita selesai untuk ketenteraan Jepun jadi tarikan utama mereka. Di samping itu, terdapat juga pangkalan tentera laut British iaitu Singapura di hujung semenanjung Tanah Melayu. Pangkalan tentera laut ini berfungsi sebagai tunggak pertahanan Empayar British semasa tercetusnya Perang Dunia Kedua. Penguasaan terhadap tentera laut penting untuk membuka laluan penguasaan Jepun terhadap telaga minyak di Sumatera. Kita juga dapat lihat penguasaan terhadap Pulau Borneo pula penting bagi menjayakan operasi penaklukan tentera Jepun di Pulau Jawa. Selanjutnya, faktor ketiga kedatangan Jepun di negara kita iaitu meluaskan tanah jajahan di Asia Tenggara. Hal ini demikian kerana pihak Jepun ingin menjadi sebuah kuasa besar yang memonopoli pentadbiran di kawasan Asia Tenggara. Kedatangan Jepun yang telah memerintah selama 3 tahun setengah menyebabkan berlaku banyak perubahan dalam pentadbiran. Contohnya, kita dapat lihat Tanah Melayu diletakkan di bawah pentadbiran tentera yang berpusat di Singapura. Seterusnya, faktor keempat kedatangan Jepun di negara kita ialah kuasa Barat tidak menumpukan perhatian terhadap Asia Tenggara. Situasi ini boleh dilihat ketika Perang Dunia Kedua yang berlaku menyebabkan berlaku peperangan antara kuasa-kuasa Barat. British juga tidak menumpukan sepenuh perhatian terhadap Tanah Melayu kerana memberi tumpuan kepada Eropah, Tanah Melayu dan Asia Tenggara yang terdedah kepada kemarahan kuasa Jepun. Hal ini memberi peluang kepada Jepun untuk menyerang hendak Tanah Melayu tanpa pengetahuan pihak British. Akhir sekali, faktor kedatangan Jepun di negara kita ialah masalah ekonomi Jepun. Jepun memerlukan sumber kewangan yang banyak bagi mengukuhkan semula ekonomi Jepun kerana kos digunakan untuk membiayai operasi ketenteraan Jepun. Dalam masa yang sama juga, Jepun ingin menguasai sumber hasil bumi bagi memenuhi kepentingan keperluan perindustrian di Jepun. Hal ini demikian kerana sumber hasil bumi dari Tanah Melayu dapat membantu memulihkan semula masalah ekonomi Jepun. Baiklah, pengajaran diteruskan dengan dasar pendudukan Jepun di negara kita. Dasar pendudukan Jepun di negara kita dapat dibahagikan kepada 3, iaitu dari segi politik, iaitu dasar pentadbiran, kedua dasar ekonomi dan ketiga dasar sosial. Dasar pentadbiran dapat dibahagikan kepada 3, iaitu pentadbiran tentera Jepun,
dasar terhadap Raja-Raja Melayu dan dasar terhadap kepimpinan tempatan. Pentadbiran tentera Jepun memperkenalkan pemerintahan tentera Tanah Melayu dan dapat dilihat pada peringkat awal, iaitu Tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera di bawah satu pentadbiran bagi membentuk kawasan pertahanan khas dan diletakkan di bawah pentadbiran pasukan tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Singapura. Pada April 1954, Tanah Melayu dan Sumatera ditadbir secara berasingan kerana terdapat perbezaan sistem politik dan ekonomi yang ketara di bawah pentadbiran British dan Belanda sebelum perang. Sumatera kemudiannya diletakkan di bawah pentadbiran tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Bukit Tinggi Sumatera. Tanah Melayu pula ditadbir oleh pasukan tentera Jepun ke-29 yang berpusat di Taiping, Perak. Singapura diasingkan pentadbiran dari Tanah Melayu. Negeri-negeri Melayu iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu pula dipindahkan di bawah pentadbiran kerajaan Thailand. Manakala Sarawak, Sabah dan Brunei digabungkan serta diletakkan di bawah pasukan tentera Jepun ke-37 yang berpusat di Kuching. Seterusnya ialah dasar terhadap Raja-Raja Melayu. Pentadbiran tentera Jepun mengiktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan adat Melayu. Pencen juga diberikan sebelum perang. Kedudukan baginda sebagai sultan di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun. Pengiktirafan tersebut dibuat semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera di Singapura pada Januari 1943. Akhir sekali ialah dasar terhadap kepimpinan tempatan. Pentadbiran tentera Jepun memberi peluang kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan yang berpendidikan dan berpengalaman kejawatan yang lebih tinggi. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi masalah kekurangan pegawai dan mendapat sokongan penduduk. Institut Latihan Pemimpin-Pemimpin Muda atau Kokurenjo ditubuhkan untuk melatih dan menanam semangat memperjuang cita-cita politik Jepun. Seterusnya ialah dasar ekonomi. Akibat kemelesetan ekonomi, pentadbiran tentera Jepun melaksanakan sistem ekonomi kawalan. Rancangan pengeluaran 5 tahun dan jawatan kuasa penyelidikan bahan diperkenalkan bagi mengawal selia pelupusan barang dan membuat penyelidikan kegunaan baru bagi sumber tempatan. Rancangan perindustrian 5 tahun ini bertujuan membangunkan industri tempatan dan memastikan penggunaan optimum daripada peralatan dan kemudahan sedia ada. Mata wang Jepun dicetak bagi menggantikan mata wang yang digunakan oleh British. Kesannya berlaku inflasi kerana terlalu banyak wang yang dicetak tetapi kekurangan barangan di pasaran. Baiklah, selanjutnya ialah dasar pendudukan Jepun di negara kita dari segi sosial. Yang pertama ialah pendidikan. Jepun bertindak menutup sekolah Inggeris dan sekolah Cina. Terdapat bangunan sekolah tersebut yang digunakan untuk keperluan pentadbiran tentera Jepun. Selain itu, sistem persekolahan Jepun diperkenalkan untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat ataupun dikenali sebagai Hokkaicho bagi mencapai teknologi industri, meningkatkan disiplin dan menerapkan nilai Jepun. Tentera Jepun juga berusaha untuk memupuk nasionalisme Asia, menghapus pengaruh Barat dan menanam kesetiaan kepada Jepun melalui bidang pendidikan. Yang kedua ialah sikap Jepun terhadap agama. Bagi membendung kegiatan penentangan daripada penduduk sendiri, tentera Jepun menghormati agama Islam dan adat istiadat Melayu serta tidak campur tangan dalam adat resam tempatan. Kelas pengajian Al-Quran dan sekolah agama diteruskan seperti sedia kala. Majlis Agama Negeri dibentuk dan persidangan agama Islam diadakan di Singapura dan di Kuala Kangsar. Yang ketiga ialah catuan dan penghasilan makanan. Pentadbiran tentera Jepun memperkenalkan ordinan kawalan barangan dan bahan penting untuk mengawal bekalan barangan akibat kekurangan makanan. Catuan makanan dikuatkuasakan untuk mengawal penjualan barangan keperluan asas seperti beras, garam dan gula. Pentadbiran tentera Jepun juga menggalakkan penduduk menanam bahan makanan sendiri melalui kempen tambah lebih banyak makanan untuk mencukupkan makanan dalam negeri. Keperitan hidup menjadikan penduduk negara lebih kreatif dalam kehidupan. Buktinya mereka berdikari dan menghasilkan ciptaan baru berasaskan bahan tempatan untuk kelangsungan hidup mereka seperti menghasilkan tempe daripada biji getah. Yang keempat ialah layanan terhadap penduduk.
Pentadbiran, tentera Jepun memberikan layanan yang berbeza-beza mengikut kaum berdasarkan kepentingan Jepun sendiri. Tentera Jepun memberikan layanan baik kepada orang Melayu serta peribumi lain bagi mendapatkan sokongan masyarakat. Selain itu, tentera Jepun membantu orang India menubuhkan tentera kebangsaan India di tanah Melayu dan Borneo Utara di bawah pimpinan Subhas Chandra Bose. Layanan sedemikian bertujuan untuk mendapatkan kerjasama orang India dalam rancangan tentera Jepun bagi menguasai negara India. Bagi orang Cina pula, tentera Jepun memberikan layanan kejam kerana lanjutan permusuhan daripada Perang Cina-Jepun. Orang Cina juga dipaksa membayar sejumlah wang sebagai hukuman terhadap penentangan mereka semasa Perang Cina-Jepun. Masyarakat berbilang kaum mengalami kesengsaraan dan pengalaman pahit akibat kekejaman tentera Jepun. Pembinaan landasan kereta api menyebabkan kematian yang tinggi kerana penduduk dipaksa melakukan kerja berat, kekurangan makanan serta timbul pelbagai penyakit. Oleh itu, cikgu dapat merumuskan pelajaran kita pada hari ini, iaitu pertama, faktor kedatangan Jepun di negara kita, dan yang kedua, dasar pendudukan Jepun di negara kita. Kita akan berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.